إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba, iaitulah mengembangkan harta dengan cara terhina kerana merugikan saudara sesama Muslim. Dan memakai harta mereka cuma-cuma tanpa menjaga keberkahan. Mana keberkatan mereka itu tidak dapat berdiri. La yakumuna, tak dapat berdiri mereka kelak di akhirat yang makan riba ni, pada hari kebangkitan yaumul ba'ats, illa kama yakumu, melainkan seperti berdirinya seorang allazi yatakhabbathu syaitan minal mas, ia adalah yang kemasukan setan tulis setan, yang kemasukan setan kerana gila saat tidur sehingga mereka terbangun dalam keadaan linglung lagi dan gelisah, terhina, gamang, itu mana ketakutan, ya, tanpa sebab keadaan mereka itu. Jadi maknanya gambaran orang yang makan riba besok dia bangun macam orang gila daripada kubur, ya, tak tahu arah pun. Itu jenis orang makan riba. Di situ lagi tanda kehinaan dia ni. Jadi riba maknanya apa? Kullu qardin yajlibu manfa'an fahuwa riba. Kullu qard, setiap pinjaman yang kita belikan, yajlibu manfa'an, dia menarik akan manfaat, ya. Kita bagi orang pinjam, kemudian tarik manfaat. Berapa? 10-3 10-20%, 10%, semua riba panggil, ya. Walaupun manfaat itu tak semestinya duit. Sebab kata manfaat, dia tak kata nukut, dia tak kata apa, rial ke apa, manfaat. Nak pinjam duit saya 1,000, boleh, awak tolong kemaskan belakang tu sikit ya, awak tolong ke kebun saya tu, akan saya bagi pinjam awak duit. Riba tu, riba, ya. Atau kata aku pergi angkat kain baju angkat, ada manfaat tak? Kira apa? Sama manfaat dia. Kullu qardin yajlimu manfaat, tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat pada tuan dia, itu riba, fahuwa riban. Kita fahamkan manfaat tu duit aja kan. 1,000 besok bayar dah 1,100 kan. Maknanya ni tak, ini nak pinjam dengan syarat awak tolong saya, dengan syarat awak buat ni benda yang manfaat ke dia. Awak gali parit kejap, awak gali telaga saya, tak kira lah, itu sebagai manfaat. Itu semua riba, ya. Maka yang makan riba 4 golongan yang kena laknat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu, dan melaknat Allah orang makan riba, wakil dia, wa syahidai, 2 saksi dia, wa katibah, dan kerani dia. Habis katib orang menulis termasuk dalam maknanya pengurusan riba. Habis semua kena laknat, berat kan.
Dan orang yang akan disentap awal kaki dia dalam neraka pemakan riba. Dia nak pijak je sirat dengan sentap benar. Dondan berjalan ni dah. Itu makna sebab apa? Tindakan ni amat jahat mungkin. Yahudi punya style. Ya. Orang pinjam bukan senang kan nak pinjam, malu. Lepas tu kita beri pinjam, orang dengan beri saja tu lebih beri pinjam dalam hadis kan. Gandaan dia lebih banyak. Bila ditanya bagi nak senang kenapa lebih banyak beri pinjam, sebab orang pinjam ni dia malu. Dia hampa peringkat pinjam memang dia terdesak tu mana dia. Kalau tidak dia tak pinjam. Orang berhutang tu mana orang tanpa terdesak. Ada pun kita beri orang tu kan nampak susah, tapi mungkin dia boleh sikit-sikit bertahan lagi. Tapi bila dah peringkat dia minta hutang tu memang dia susah sangat. Atau sudut tu kita bagi dia pinjam tu lebih besar pahala. Tiba-tiba orang yang terdesak kita tekan dia lagi pula 10%, 20%, habis lah. Ya. Ada tahu susah lagi dia kerja kan. Besok nak bagi hutang lagi, nak hutang lagi bagi lagi. Dah tanah kawan sapu. Banyak macam ni tu ni. Dia tackle tanah kawan. Orang tu banyak tanah, duit tak ada, dia kerja je. Dah macam-macam jadi. Itu semua dia unsur darar, mudarat. Bahawa Islam kaedah dia apa? La darar wa la dirar. Dalam hadis Nabi kata jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat pada orang lain. Ya, lepas tu dia buat kaedah ad-darar yuzalu. Semua mudarat hendaklah dihapuskan. Ya, riba ni ialah mudarat besar. Sistem yang ada sekarang banyak riba. Dan akhir zaman kita berjaga pun tak terlepas daripada bunga dia terkena. Api bunga-bunga terpercikkan riba sebab dah kotor sangat kedudukan akhir zaman. Semua unsur ribanya. Itu kalau kawal, kalau tak kawal terbenam turun. Ya, Allah. Jadi keadaan dia biasa kehinaan dia bangun tu macam orang sasau tu panggil, macam orang rasukan tu kan. Orang masuk maknanya apa, gangguan syaitan. Oh, ngapu musing. Tahu tu. Itu maknanya jenis pemakan riba panggil. Dia bangun daripada kubur itu bangkit duduk situ. Keadaan dia amat maknanya menghinakan. Ya, itulah kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Macam mana orang kena racuk setan. Demikian itu zalika bi annahum qalu. Punca dia apa ni? Sebab mereka mengeluarkan kenyataan mulut mereka yang jahat tu. Qalu apa dia kata? Innamal bai'u mislur riba. Ada kata jual beli dengan riba serupa je lah. Tu. Ya. Dia macam orang makan sembelihan lah tuan-tuan ni. Kan? Orang Islam sembelih, orang kafir sembelih. Orang kafir tu sembelih ditiru kan. Macam mana kat leher sama juga. Dia kata, sama juga ini macam taruh dia. Ya. Sama pasal pada hakikat tak sama, walaupun pisau sama kan. Tempat sama, dia menghadap kiblat, tapi kerana dia kufur dengan Tuhan, dia tak diterima. Amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita kena jaga. Dia kata sama juga, ini macam juga taruh dia. Allah. Ada seorang sahabat saya nak buat dia kerja tempat sembelih ayam. Yang kedua tu besar kan. Dekat ujung pasir tu. Belakang Tok Kun Cina belakang dia. Jadi kawan tu datang nak sembelih. Kerja, dia datang 2 lori dah siap. Dia tanya siapa sembelih? Kita halal ni macam juga sama bukan kita. Habis betul tak kat pasar tu banyak bangkai bau macam-macam. Dia kalau betul-betul sembelih tertahan berkat dia tu. Kadang tak tahan dia sebab kapi tu sekejap dia dah busuk bau macam-macam. Mana bangkai? Banyak orang makan bangkai lah kalau tak juga. Dia beli jual-jual kat pasar-pasar raya Allah. Kalau tak tahu tu tak salah belilah. Sifat orang ada sikit kan. Jaga biar confirm tu betul. Ni dah siap entah apa kepala tak ada apa pakai taruh dia bedal. Kalau ikan boleh kira dia tak makan tak payah sembelih kan. Ini benda bahan kena sembelih. Kalau tak kena akan jadi bangkai. Makan bangkai, naudzubillah. Akhirnya dia kata macam ni lah, sama aja. Ya, innamal bai' mislu riba. Sungguhnya apa? Jual beli itu maknanya setengah riba serupa je kata. Ambil untung juga kan. Tak sama dan dia beza, akad dia lain. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Ta'ala menghalalkan bai', jual beli Tuhan halalkan. Dan Tuhan halalkan akad riba dan tak benar akad riba. Ta'ala menghalalkan jual beli kerana akad yang jelas antara pembeli
innamal bai'u antaradin, sesungguhnya beli itu reda meredai antara bai' dengan mushtari, penjual dengan pembeli. Betul, ada akad. Bila reda tu amrun khafiyun, reda tu benda yang tersembunyi, tak tahu, qalbi, hati, maka dalam mazhab Syafi'i dia kena terjemahkan dengan akad. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian. Ini saya jual, saya beli. Tu mazhab Sendian Berhad panggil. Mazhab di sini tak sah itu akad. Dia ada 4 syarat terbuka dalam juzuk yang ketiga, I'anatul Talibin di bawah panjang. Dan kitab lain sama je lah. Tapi dalam kitab I'anah tu dia ada sebut apa? Iaitu boleh kita taklid walaupun selepas amal. Ya juzu taklid walau ba'dal amal. Kita dah belajar kan, habis rumah kita beli tak akad, barang kita beli kain banyak tak akad, boleh kita akad, boleh kita apa? Taklid walaupun selepas amal. Mana kita buat semua tu kan tak akad, kita taklid, niat taklid pada mazhab yang mengharuskan mu'atah. Kalau mu'atah jual beli. 3 mazhab dia pakai mu'atah. Berapa barang ni? 1,000. Dia pun unjuk barang 1,000 dah jalan. Sah. Siti Maliki, Hanafi semua sah. Tapi Syafi'i tak boleh. Syafi'i ketat sikit dalam babun ukut. Akad ni mazhab Syafi'i ketat. Dia kena apa? Akad betul-betul. Dia kena ijab, ada kabul. Ya, siapa cakap dulu? Baik ke mustari? Yang nak akad. Yang ijab. Kalau sekian baik, dia kena 4 syarat. Mustari pun dia kena 4 syarat. Yang kedua tu sambut je. Na'am pun tak apa dah. Kalau pembeli jual dulu, dia akan cakap, saya beli barang ni pada tuan ya, dengan harga sekian. Kena sebut, saya beli barang ni, barang tu panggil musman, saman harga dia kena sebut. Khitab kena ada pada tuan. Dia kena jual, saya beli barang ini daripada tuan dengan harga sekian. Ini saya beli beli apa? Saya jual apa? Dia pun saya terima gitu kan. Kadang dah keluar majlis akad pun ada tu. Dia kena dalam majlis akad. Mana kalau dia misalnya dia beli apa? Ikan. Dekat orang beli ikan, kan jual ikan tu, kena kawasan dekat majlis akad. Ini dah jauh 3 tiang elektrik. Jual dia, beli dia. Wah, senang je. Ikut suka kau je. Dia akad ikut dan dia gitu. Jaga tu. Kena ikut cara Syafi'i betul, ikut. Kena akad. Mana kalau penjual dia kena saya jual, kena ijab. Saya jual, lepas tu. Kemudian saya jual barang ini. Apa barang? Tunjuklah. Dia jual apa? Handphone ke, dia jual minyak wangi ke, dia jual makanan ke, nasi lemak ke, apa semua kan. Saya jual barang ini. Kemudian kena ada khitab pada siapa? Pada tuan. Atau pada anda. Kemudian dengan harga sekian. Kalau orang kedua sambut dia, saya terima. Tu pun tak apa. Saya jual barang ni, tapi biasanya kalau benda ni dah terakad dalam keadaan masa berbual, dia tak perasan. Dia nak beli kain kan, dah siap-siap kena, berapa harga kain ni? Kain ni kira-kira okey 200.5. Kita tanya tu okey, berapa barang ni? Kain ni 200.5. Dia pun tawau 200 sahabat. Mana boleh, apalah, saya bagi awak 230. Saya bagi awak kain ni 230. Akad dah tu. Tu akad dah tu. Tak payah nak perantangan sama contoh nak nikah kan. Saya terima tu. Mau. Mana dalam dia berurus tu dah ada makna akad tu. Dalam dia berbual tadi tawar menawar dah ada tu. Berapa harga sekian? Okeylah, tak apa, boleh saya bagilah. Saya bagilah, ambillah, saya milikkanlah, itu semua akad boleh. Sama makna akad. Dia tak semesti akad jual beli. Ambillah, ada lapas tamlik dia panggil, lapas memberi milik, saya bagi, ambillah, atau semua tu. Tapi kalau kita ambillah tak ada bayar, itu bukan jual beli. Jual beli maknanya dia ada untan, dia ada sawab. Kalau beri, bila sawab, itu dia panggil apa? Pemberian. Yang mana dia beri tapi dengan ada bayaran, itu jual beli. Saya bagi barang ni pada awak dengan harga sekian, itu jual beli. Ambillah, saya bagi, ambillah RM50 gitu kan. Awak ambillah barang ni RM50. Awak ambil barang ni, tu dah ada akad tu. Kalau tidak, mana ada yang nak riba kan. Baru kena akad jual beli. Maka akad jual beli sah. Dibenarkan. Ahallallahul bai'ah. Tuhan menghalalkan jual beli.
Tapi wa harrama riba, riba Tuhan haramkan. Yang dia sama-sama je kata, yang benda riba sama je kata. Dia samakan kufur kan. Sebab benda ni nas dari khilaf ulama. Benda sabit dengan nas dari ijtihad ini. Maknanya jual beli adalah halal, riba adalah haram. Cuma jadi riba dan riba itu dia bertikai. Ada satu kenyataan dulu, ya, kecoh dulu. Dia kata ulama endon menghalalkan riba. Dalam kenyataan dia buat sok apa? Mengamuk dia. Mana ada ulama nak halalkan riba, gila ni. Sistem tu jadi riba tak riba, itu yang dibahas, bukan dihalalkan riba. Ya, sekarang masalah kita buat pinjaman, tak ada akad, kan? Pakai bulu beli begitu je tu, adakah itu syarat menjadi riba? Itu dibahas. Ya, al-adatul mutarid al-hiya manzilati syarti amla. Qala qafal na'am, qala jamhur la. Tidak asbah wa nazair ada. Dan al-asbah wa nazair al-Imam Suyuti kata al-adatul mutarid. Mana adat biasa beli bayar lebih, beri bayar lebih, pinjam bayar lebih. Tapi tak ada akad. Kita ada kata saya pergi awak pinjam 1,000 bayar 1,200, tak ada. Dia bagi gitu aja. Adakah adat itu manzilatul syart? Dia duduk tempat syarat menjadi riba? Qala al-qafal na'am. Qafal sasi kata na'am, jadi riba walaupun tak ada akad. Tapi qala jamhur la. Jamhur kata tak riba sebab tak ada akad. Ni masalahnya di khilaf tu. Jadi tak riba sistem cara macam tu. Itu dia bahas. Jadi tak jadi. Bukan dia kata riba tu halal. Ya, cepekat ni kata riba. Ulama Indonesia kata riba halal. Berat kerja. nak menghalalkan benda yang terang haram berat kan. Ya. Orang tu bahas jadi tak jadi sistem tu riba. Dia pergi kata orang tu kata halal riba halal. Maut. Keharaman, pengharaman, haram riba ni tak ada khilaf. Sepakat Quran dan nas Quran kan? Tak ada ijtihad dalam nas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas. Yang ni adalah menghalalkan akan jual beli. Ya, kerana ada akad dia yang jelas antara pembeli dan penjual yang dilakukan dengan reda tu dan tanpa terpaksa. Kalau beri paksaan tak boleh, terpaksa awak beli. Awak kena jual. Dipaksa. Atau awak kena beli. Paksa tak sah je beli. Berbeza dengan riba yang hanya menguntungkan satu pihak. Riba siapa yang untung? Orang yang beri hutang ni untung. Dia beri hutang, kena ada tag belakang pula 10%, 20%, 10% yang ambil. Yang ni dua-dua dia untung. Pembeli tadi sebab dia kata innamal bai'u antaradin. Sungguh jual beli tu reda. Pembeli pun reda, penjual pun reda. Mana sama-sama ada keuntungan kan? Yang ni terpaksa tu. Beri hutang, lepas tu dia kait belakang. Jadi berbeza dengan riba yang menguntungkan satu pihak dan memberi kerugian yang amat besar pada pihak yang lain. Ya. Kadang kalau dia nampak terpaksa sangat, dia naikkan pula persen ni. Biasa 5%, 10%, 20% dia tag. Nyanyi kawan. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui dan maha bijaksana mengharamkan harramar riba, mengharamkan akad riba, agar tidak memakai harta kaum muslimin secara cuma-cuma tanpa ganti rugi. Tak ada makna pertukaran. Kita beli ada pertukaran. Kita bagi, dia bagi. Ini riba ada bagi apa? Cuma percuma yang ambil tag. Ini menyamun cara apa? Cara perlahan, tak nampak. Tak ada pakai senjata. Dan tiada didasari suka rela. Sebab orang beri 10%, 20%, dia terpaksa kan. Sebab dia perlu, dia nak. Kan tak lagi kan dia kena tak dapat, jadi pinjam pun dia tag belakang. Ya. Sistem kad banyak kan, dia dah tag, kalau lambat dia kena bayar tu. Macam-macam Yahudi menjaga. Kemudian orang-orang yang telah sampai kepadanya, iaitu mendengar, ya, paman jaa mau'izatun, akan larangan di sisi ni bab riba ni, min rabbi, bertuhannya di tengah melakukan riba tu. Pantaha, lalu ia pun stop, dia berhenti setelah mendengar peringatan. Ini cerita mana di awal Islam itulah banyak kisah-kisah, maknanya menjadi pengajaran. Itulah ketika turunnya ayat macam arak semua kan berperingkat-peringkat tu.
Kemudian padahu masalah, maka apa yang telah diperolehi dahulu menjadi miliknya yang ia ambil itu dan diterima sebelum pelajaran Allah berupa syariat diturunkan. Kalau dulu dah ada, itu tak ada apalah, dia habis. Lepas tu syariat perundangan Islam kalau dilakukan dalam negara, kesilapan orang dulu yang dulu habis. Dia start daripada mula dia jalankan. Yang ni takut dikorek lah kan. Besok-besok korek-korek kita kena macam-macam tuan-tuan ni. Kita biar kena dunia pun tak apa, yang kena akhirat, akhirat lagi berat tuan-tuan, azab besar. Kemudian wa amruhu ilallah, dan urusan ini terserah kepada Allah Ta'ala, akan melakukan perhitungan baginya di akhirat kelak, ya. Kemudian wa man ada, dan orang-orang yang kembali dan mengulangi perbuatan, dah tahu ayat berhenti betul pula buat balik setelah datang peringatan, dah tahu, dah dapat maklumat daripada Al-Quran kata haram, lagi ulang balik buat, wa ulaika ashabun nar ya hum fiha khalidun, maka orang itu adalah penghuni neraka. Kan kata habis, ya, dilaknat Ta'ala maka riba, dan dia merupakan penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ni kekal ni, ni banyak ayat-ayat hadis macam ni. Kekal apa maksud? Tafsir kekal selama dosa itu belum diselesaikan, atau kekal dengan bahawasanya mereka macam ayat atas tadi. Dia kata innamal bai'u mislu riba, dia kata, ya, mana sama je kata. Kalau disamakan mana menghalalkan riba tu habislah. Dia halalkan benda haram, jawab dia murtad. Bila murtad kekal neraka. Tuan. Adapun kalau dia tidak halalkan, dia tahu benda tu haram, maka kekal itu maknanya selama dosa itu tak selesai lagi, selama itu kena. Sama juga masalah hadis Nabi SAW, ya. Lan yadkhulal jannah man kana fi qalbihi misqal zarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam kalbi dia, ya, sebesar semut atau sebesar atom kecil daripada takabur. Jadi kalau ada takabur sikit dia tak akan masuk syurga. Tak masuk tu tak masuk terus ke? Itu soalan ni. Tak masuk terus, kekal neraka terus. Sedangkan hadis yang lain, siapa yang ada iman walau sikit, akhirnya dia akan masuk syurga. Sebab neraka tidak menerima penghuninya secara kekal orang yang ada iman. Walaupun sikit, dia akan reject balik, dan mana dia akan keluar walaupun sikit. Adapun syurga pula tak terima langsung orang yang ada tak beriman, tolak terus. Jadi neraka dia terima dua, orang beriman yang maksiat dia terima, dan kafir yang tak iman terima. Cuma beza dia, yang ni kekal, yang tak kekal. Sekarang bertembung dua hadis, ya, yang ada iman walau sikit dia akan keluar. Sedangkan dalam hadis pula cara takabur, dia akan takkan masuk syurga. Takkan masuk tu maksud dia selagi dosa tu tak habis, atau maksud ni. Sedangkan iman dia ada, jadi kira lah bila dosa tu selesai dia masuk ke syurga sebab iman tu ada, ya. Kalau tak ada iman awak terus. Jadi sini takwil dia bahawa sini kalau sekali dia halal tu habislah. Dia halalkan benda yang haram dengan ijma', ya, dengan nas, tak ada khilaf lagi, atau kufur. Ataupun dikatakan maknanya kekal tu khalid, hum fiha khalidun, mereka tu kekal. Kekal makna apa? Selama dosa tu tak ambil lagi diselesaikan pembalasan dia lah. Sebab sini kait tu, sehingga terus menerus sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maknanya sampai pembalasan tu habis, selesailah. Kalau dia masih iman, dia tidak rosak lagi. Kemudian dia antara ahli, dia antara sunnah Allah Ta'ala adalah bahawa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Iaitulah Allah Ta'ala memusnahkan riba, yakni menghilangkan berkahnya dan merosakkan harta yang didapatnya melalui riba. Kalau ada riba tidak ada keberkatan, dia akan jadi rosak. Kemudian Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yusbiqus sadaqat. Sadaqallahu alazim.